Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekanlah button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Dan pada malam ni, sebelum aku mula berkongsi kisah seram, aku ingin ucapkan ribuan tahniah kepada pelakon paling popular tahun 2023. Tak lain tak bukan Abang Bel Nazri. Merupakan seorang anak seni yang telah pun berada dalam industri seni kita ni hampir 37 tahun weh. Sejak dia berusia 6 tahun sehinggalah sekarang ni. Hoi, memang legend, memang layak lah kalau kita gelarkan Abang Bel Nazri pelakon yang serba boleh. Zaf Channel baru 3 tahun. Itu pun merangkak-rangkak lagi. Tetapi insya-Allah orang cakap kalau dah rezeki tak ke mana. Engkau perlu usaha dan buat yang terbaik untuk menghiburkan semua geng puaka. Amboi. So tak nak lengah masa, aku ingin berkongsi dengan korang satu kisah seram yang dialami oleh 3 orang sahabat baik, Malik, Wan dan Zul. Berasal daripada Kedah tetapi mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mencari satu peluang pekerjaan, satu sumber pendapatan supaya dapat mengubah kehidupan keluarga mereka ke arah yang lebih baik. Jadi tak nak lengah masa, apa yang berlaku pada 3 orang sahabat karib ni? Let's go guys. Kita roll the intro. Kisah seram yang aku ingin berkongsi dengan korang pada malam ni berlaku pada 3 orang sahabat baik yang bernama Malik, Wan dan Zul. Mereka bertiga ni berasal daripada Kedah, anak orang kampung, dan mereka ingin mengubah kehidupan keluarga mereka. Yalah, naluri seorang lelaki. Kalau dah nama pun lelaki, kita ni macam harimau yang sentiasa lapar. Kita ingin pergi hunting ataupun memburu makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang sedap, supaya kita boleh hidangkan buat keluarga kita. Ataupun kalau korang nak senang faham, sebagai seorang lelaki tu, engkau keluar kerja lah mat. Tak payahlah kau terbongkang je duduk kat rumah, lepas tu mengenang nasib. Kenapalah hidup aku ni susah? Kenapalah Allah tak jadikan rezeki aku ni bertambah-tambah? Kita lah kena ubah nasib. Siapa lagi nak ubah nasib sesuatu kaum kalau kaum tu tak nak ubah nasib mereka sendiri? Amboi. So berbekalkan keazaman dan kegigihan yang membara di dalam jiwa seorang anak jantan, Malik, Zul dan Wan pun bercadang. Daripada Kedah, mereka ingin mencabar diri mereka, mengubah kehidupan mereka di ibu kota Kuala Lumpur, mencari peluang-peluang yang lebih banyak, sumber pendapatan yang lebih besar, supaya apabila mereka pulang ke kampung nanti, mereka dapat membantu keluarga mereka untuk hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Jadi langkah pertama diambil oleh Malik. Malik ni pun call lah salah seorang kawan dia yang dah lama bekerja di Kuala Lumpur, yang dah berjaya pun, kaya raya, bernama Madi. So satu hari Malik call lah Madi ni. Assalamualaikum Madi. Dan Madi ni pun jawablah, Waalaikumsalam. Malik, wah lama tak call aku. Kenapa ni, nak pinjam duit ke? Kurang hajar punya Madi ni. So Malik pun sound lah Madi ni. Madi tak cantik lah macam tu. Tak payahlah peli-peli aku. Aku tahulah aku orang kampung. Aku nak minta tolong kau ni. Kau boleh tolong ke tak? So Madi ni pun cakap lah kat Malik, alah kau ni dah lama tak bergurau dengan kawan pun. Aduh, terasa betul lah kau ni. Apa yang kau nak minta tolong? Lalu Malik pun bagilah tahu yang mereka bertiga bercadang nak pergi ke ibu kota Kuala Lumpur. Tetapi masalah dia, kalau nak duduk kat Kuala Lumpur tu, kenalah ada rumah sewa. So Malik ni pun minta lah tolong Madi ni carikan rumah-rumah sewa. Lagi-lagi pula yang murah-murah lah kan. Yang mahal-mahal manalah mampu. So Madi ni cakap, itu tak payah risau lah Mat.
Aku boleh carikan kau rumah sewa yang murah. Berlambaklah kat KL ni. Dan tak sampai seminggu, Madi ni pun call lah Malik balik. Dan dia pun memberi perkabaran yang gembira buat Malik. Dia katakan ada satu rumah yang ingin disewakan dekat Kuala Lumpur. Harga dia memang cun, 400,500 je. Mana nak dapat 400,500 kat KL? Tapi macam biasalah, sewa kat KL ni dia ada 2+1. Kau okey tak Malik? Lalu Malik pun menggaru-garu kepala dia. Tak faham lah. 2+1 tu apa? So Madi ni pun malas nak terangkan dekat Malik. Dia cakap itu semua kau tak payah fikir lah. Kau sediakan 400,500. Yang 2+1 tu aku dah hulukan duit aku. Nanti bila kau dah dapat kerja, kau dah ada gaji, kau bayar balik dekat aku. Lalu Malik pun mengukir senyuman dan mengucap terima kasih banyak-banyak kepada Madi kerana telah membantu mereka bertiga untuk mendapatkan satu rumah sewa sebaik saja mereka berhijrah ke Kuala Lumpur. Jadi berbekalkan keazaman, niat yang betul dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Malik, Zul dan Wan pun menaiki bas bergerak daripada kampung yang terletak kat Kedah menuju ke ibu kota Kuala Lumpur, guys. Sebaik saja mereka tiba di ibu kota Kuala Lumpur, mereka dijemput oleh kawan kepada Malik, Madi ni tadi. Madi yang menaiki kereta BMW terus membawa mereka untuk berjumpa tuan rumah sewa yang bernama Encik Lim. Dan dalam perjalanan tu, orang yang paling banyak soal adalah Wan. Wan ni dia ragu-ragu sikit. Yelah, daripada Kedah kan. Dia ikut je perancangan yang dibuat oleh Malik dan juga kawan baik dia Zul ni. Dia bukannya tahu apa sangat. Yang dia tahu adalah peluang pekerjaan yang dia bakal dapat dekat Kuala Lumpur tu. So, sewaktu dalam perjalanan tu, Wan ni bertanya macam-macam jenis soalan. Biar betul duduk KL ada sewa 400,500. Betul ke rumah sewa ni? Mana kau kenal Encik Lim ni? Encik Lim ni memang betul tuan rumah ke? Sampai kan akhirnya Malik ni terus je tepek si Wan ni. Wan, engkau kalau tak nak ikut, baik kau tak payah ikut. Ini dah sampai sini barulah kau nak banyak tanya. Hari tu aku tanya kau tak ada pula kau cakap apa-apa. Kau semua okey je. Kau ikut je lah. Nanti kita jumpa Encik Lim tu, kau tanyalah dia semua benda. So Wan ni pun diam je lah. Dia dah malas lah nak cakap banyak kan. Dan bila mereka sampai di rumah sewa yang dikatakan berharga 400,500, Encik Lim, tuan rumah, telah pun menantikan kehadiran mereka di depan pintu pagar. So bila nampak je 3 orang bersama Madi ni sampai, Encik Lim awal-awal dah tepek lagi sekali. Lu orang Manyang lambat tu. Lu cakap you akan sampai sini pukul 1 Ini sudah pukul 2. Apa ini? Dan Madi pun memberikan alasan. Yelah Encik Lim, takkan tak tahu ini KL Encik Lim. Lain pun traffic jam lah. Time ni lunch hour kot. Alah, relax lah Encik Lim. Ni kawan saya yang katanya nak menyewa rumah Encik Lim ni. So Encik Lim pun tak buang masa. Dia teruslah keluarkan surat, segala dokumen yang Malik ni kena sign, tanda yang Malik ni setuju untuk sewa rumah tu. Dan dalam salah satu agreement tu, Malik dengan kawan-kawan dia kena tinggal dekat rumah tu sekurang-kurangnya 3 bulan. Kalau tak sampai 3 bulan, duit deposit tu kira burn. Kira hangus macam tu lah. So bila Malik baca macam tu, Malik ni dia tiba-tiba rasa nak tanya Encik Lim, sebelum kita orang tinggal kat rumah ni, sebelum ni siapa sewa rumah ni? Jadi Encik Lim pun cakap lah dekat dia orang, sebelum ini ada satu family. Ada satu family lah, dia tinggal sini lama juga tau. Dia tinggal sini lebih kurang 5 tahun. Tapi satu family sudah pindah Australia punya. Laki dah dapat kerja dekat Australia. Lepas tu ada 2 orang lah pasangan. Baru kahwin punya, tinggal sini. Tapi 2 bulan lepas dia sudah keluar lah. So rumah ni dah terbiar hampir 2 bulan lah. Tapi you tak payah risau rumah ini okey punya. So bila Encik Lim cakap macam tu, Wan ni teruslah tanya Malik. Dia pun bisik kat Malik. Malik, rumah ni dah 2 bulan tu, tak ada orang tinggal. Kau biar betul nak sewa sini. Dan Malik pun cakap lah balik dekat Wan. Dah, apa je yang kita ada? Ni pun Madi yang carilah. Kau sanggup nak bayar 1,000 lebih? Mana nak dapat harga rumah 400,500? Alah, kita tinggal je lah sini. Tak payah fikir banyak lah. Dan Encik Lim pun sokong juga Malik ni. You punya kawan apa mau fikir banyak punya? Ini tempat mana mau dapat ini KL punya tau. You nak apa ini? Apa macam India pula. Lantak lah Encik Lim pun kan. So Encik Lim pun dah tak nak cerita banyak. Dia pun cakap kat Malik, sekarang you mau tak ada mau? Kalau tak ada mau, jangan buang masa saya.
Dan Malik pun bersetuju. Tak lengah masa Malik pun sign lah agreement tu. Dan Encik Lim pun bergerak sebab ada banyak lagi rumah yang dia nak kena pergi. So Madi cakap lah dekat mereka ni, korang pergilah tengok dulu rumah ni. Pergi check dulu. At least kalau ada apa-apa benda yang rosak ke, ada benda yang korang tak suka, aku boleh panggil Encik Lim balik supaya dia tukar barang-barang yang dah rosak. So diorang pun masuklah ke dalam rumah tu. Walaupun keadaan luar tu agak buruk dengan cat dia dah luntur, tetapi dalam rumah tu bagi diri diorang, memang perfect lah. Dah lah harga 450. Dapat fully furnished pula. Dah ada sofa, dah ada TV, dah ada peti ais. So Zul ni cakap lah dekat Malik dengan Wan, aku rasa memang cun lah. Kawan kau Madi tu memang terbaik 450 semua dah ada. Tak payah pening dah. Aku daripada tadi fikir, alah kalau rumah kosong dah lah tak ada kerja lagi ni. Macam mana kan? Ini dah ada sofa, ada TV. Jadi apabila semuanya okey, keadaan dalam rumah tu pun semuanya dalam keadaan yang sempurna, Madi ni pun minta izin lah. Madi ni cakap kat Malik, Malik aku tak boleh stay lama ni. Aku kena masuk office balik ni. Ini pun aku lari kejap untuk jemput korang je ni. Kalau ada apa-apa, kau kontak aku je lah. Tak ada hal lah alright, kita jumpa lagi. Dan Malik pun mengucapkan terima kasih sangat-sangat kat Madi kerana membantu untuk carikan diorang rumah sewa. Lagi-lagi pula mereka bertiga keesokan harinya ada interview dekat sebuah syarikat security dan juga kilang elektronik. Doa-doa, harap-harap dapatlah kerja. So disebabkan mereka baru sampai daripada kampung, badan memang penat gila. Malik dan Wan ni pun tak lengah masa, terus dia baring dekat sofa yang ada kat ruang tamu tu. Manakala Zul ni pula pergi keluar rumah untuk dia tebas semak samun lalang-lalang yang dah agak tinggi dekat depan laman rumah tu. Dan sewaktu Zul ni tengah bersihkan halaman rumah tu, dia tebas segala rumput yang panjang. Zul ni perasan rumah yang berhadapan dengan rumah dia orang ada satu lelaki yang daripada tadi tanda orang sampai tu, lelaki ni asyik pandang je ke arah mereka bertiga ni tau. Dan lelaki yang merupakan jiran diorang ni memakai jubah berwarna biru pekat dan juga kopiah berwarna putih. Pada awalnya Zul ni dia buat je lah kerja dia. Dia fikirkan tak apalah, kemungkinan ni jiran aku lah kot. Dia tak biasa kot, dia dah lama tengok rumah ni tak ada orang. So tiba-tiba kita orang masuk, sebab tu lah kot dia tengok-tengok aku. So waktu Zul ni tengah tebas, laki yang pakai jubah ni pun datang berhampiran pagar rumah si Zul ni tau. Lalu laki ni pun memberi salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Zul pun menjawab lah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cik, kita orang ni baru sampai daripada Kedah. Kita orang ni menyewa lah kat rumah ni. Maaf lah kalau kita orang ni ada mengganggu sikit. Tadi tu bising-bising, biasalah kita orang bertiga. Dan lelaki yang berjubah ni pun mengatakan kepada Zul, hampa 3 orang lah. Wah, ni baru sampai lah ni lah. Ni apa cerita ni daripada Kedah hampa pindah sini? Rumah ni dah lama juga tak ada orang tinggal tau. So Zul pun cakap lah kat pakcik ni, sebenarnya cik, kita orang tinggal sini pun kawan kita orang lah yang bagi tahu sewa sini murah. Lagipun kita orang baru sampai KL kan, manalah ada duit. Kita orang pun baru nak cari kerja ni. Dapat pula sewa 450. Sebab tu yang kita orang tinggal kat sini. Tapi cik, saya nak tanya lah cik, rumah ni okey ke? Dan pakcik ni pun terus cakap dekat Zul, rumah ni nah, InsyaAllah kalau hampa tak ada buat benda-benda yang tak elok, InsyaAllah okey je. Cumanya rumah biasalah, dah lama dah tak ada orang tinggal. Jadi korang ni apabila masuk kat rumah ni, baca-bacalah apa yang perlu. Bersih-bersihkanlah rumah ni kan. Kita pun tak tahu rumah sebelum ni siapa yang tinggal, apa dia buat. Biasalah, hampa tahulah kan, azan je setiap penjuru, InsyaAllah okey. Tapi hang ni banyak tanya kan, tak tanya nama saya ke? Barulah Zul teringat, Allahu Akbar cik, minta maaf cik, saya lupa nak kenalkan diri. Nama saya Zul. Lepas tu 2 orang lagi kawan saya, seorang Malik, seorang Wan. Maaf sangat cik, yelah tengah sibuk buat kerja kan. Tiba-tiba cik tegur, saya pun terlupa, cik ni nama siapa? Dan cik ni pun memperkenalkan diri dia. Nama saya ni tak lain tak bukanlah Ustaz Mustaqim. Alah, Ustaz yang suam-suam kuku tu tak ada lah famous sangat. Bila Zul dengar je nama Ustaz Mustaqim,
Zul ni terkejut. Lalu dia terus cakap kat Ustaz Mustaqim, "Ya Allah, ini ke yang orang duk habaq Ustaz Mustaqim tu? Tak sangka nak kita berjiran juga. Saya dah lama nak jumpa Ustaz sebab saya sering kali dengar Ustaz ni pakar dalam ilmu perubatan Islam." Oh, lega lah sikit bila kita berjiran. Kalau ada apa-apa, saya datang jumpa Ustaz je lah. Dan Ustaz ni pun hanya mengukir senyuman. Dia pun cakap lah dekat Zul, okey lah tu. Saya pun tak boleh borak lama ni. Saya banyak lagi tugas. Lagipun saya ni baru dilantik sebagai AJKKKKKKK surau dekat sini. So kalau hampa semua nak jumpa Ustaz, pergi je ke surau. InsyaAllah Ustaz ada sana. Okey nah, Ustaz gerak dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Zul pun menjawablah salam. Waalaikumsalam Ustaz. Hati-hati jalan Ustaz. Dan waktu Zul sambung kerja dia, lepas dah settle, dia pun masuk ke dalam rumah. Bila dia masuk ke dalam rumah je, dia tengok Wan dengan Malik ni punya cantik dah, lena dah, siap berdengkur kat sofa tu. Kemungkinan sebab penat. Jadi Zul pun kejutlah dua orang kawan dia untuk pergi mandi sebab tak lama lagi, kejap kan dah nak masuk waktu maghrib. Buat apa nak tidur? Better lah kita pergi cari makan sebab perut Zul pun dah lapar dah. So waktu diorang dah mandi, bersiap, diorang pun keluar pergi makan, dah melantak apa semua. Waktu balik ke rumah balik, masa ni lah Malik pun cakap dekat dua orang kawan dia ni, "Okey, sekarang ni sebelum apa-apa, aku nak bincang dengan korang. Rumah ni ada 3 bilik. Korang nak bilik yang mana? Aku dah book awal-awal dah sebab bulan pertama ni aku yang bayar rumah ni. So aku nak ambil bilik master. Aku nak bilik paling besar." Jadi bila Malik ni dah pilih je bilik paling besar, Wan ni cepat-cepat, "Okey, aku nak bilik depan ni." Jadi Zul ni tak ada pilihan lah. Zul ni pun cakap lah dekat dua orang kawan dia, "Alamak, tak baik lah lagu ni. Takkan aku bilik belakang dekat dalam dapur? Korang tahu kot aku jenis penakut. Wan, tukarlah Wan, aku nak bilik depan." Tapi Wan ni tetap bertegas, "Mana boleh lagu tu. Siapa cepat dia dapat lah. Dah aku pilih bilik depan, hang duduk je lah bilik belakang tu. Dalam tiga bilik, bilik aku paling kecil tau." Jadi apabila Wan dah cakap macam tu, Zul ni tak ada pilihan lain lah. Nak tak nak, dia lah dapat bilik paling belakang. So mereka bertiga pun masuklah ke bilik masing-masing untuk diorang kemas apa yang patut. Dan waktu tengah kemas-kemas tu, tiba-tiba Zul pergi ke area ruang tamu dan dia panggil dua orang kawan dia, "Malik, Wan, weh sini kejap." Lalu Wan dengan Malik pun datang lah. "Apa hal kau ni?" Menjerit-jerit. Dan di tangan Zul, dia tunjukkan dekat Malik dan Wan, "Weh, aku nak tanya korang bilik korang ada tak benda ni?" Jadi bila diorang tengok, diorang pun tanyalah Zul ni, "Mana yang kau jumpa benda ni?" Zul katakan waktu dia tengah kemas bilik dia jumpa origami yang diperbuat daripada kertas berwarna merah, bentuk itik, betul-betul ada dekat atas almari. So Zul ni cakap lah, "Aku jumpa kat atas almari. Takkan bilik aku seorang je. Mana pula datang? Siapa yang buat origami bentuk itik ni?" Tetapi Malik tak nak takutkan kawan dia. Lalu Malik pun cakap lah kat Zul, "Alah kau ni, origami bodoh ni pun kau nak takut ke? Alah kemungkinan ini penyewa sebelum ni punya lah kot. Kalau tak pun kan Encik Lim tu ada anak. Mungkin anak dia yang buat. Alah kalau kau takut kau buang je lah benda ni. Kau tak payah risau sangat." Lalu Zul ni terus campak dekat atas meja tau. Dia terus campak, dia tinggalkan je origami dekat atas meja tu. Dan mereka pun tengok TV. Tak lama lepas tu, disebabkan esok masing-masing ada interview kerja, mereka pun masuklah tidur. Dan apabila keesokan paginya, sewaktu mereka bertiga tengah bersiap untuk pergi interview kerja pagi tu, Zul ni tengah sikat rambut dalam bilik dia. Tengah sikat-sikat rambut, tiba-tiba mata Zul terperasan yang dekat atas almari dia ada origami bentuk itik yang diperbuat daripada kertas berwarna merah. Ada balik dekat posisi yang sama. Dekat situlah dia jumpa origami tu. Jadi bila Zul tengok, Zul ni terkejut. Celah mana pula origami ni boleh ada balik kat atas almari? Sebab seingat Zul, malam tadi dia letak kat atas meja. Tapi disebabkan dah lambat, dia pun malas fikir. So dia terpaksa sedapkan hati dia. Kemungkinan sewaktu dia dah tidur, mungkinlah dua orang kawan dia ni, sama ada Malik atau Wan, masuk kat dalam bilik dia, letak balik origami tu dekat atas almari. Itulah yang Zul fikirkan pada masa tersebut. Sebab dia tak nak fikir banyak. Dia nak fokus je. Janji dapat kerja ni Alhamdulillah dah. So mereka bertiga pun pergilah interview. Dan Alhamdulillah, Wan dan juga Malik
dapat satu tempat kerja yang sama di satu kilang elektronik, manakala Zul pula dapat kerja sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah hotel 5 bintang. Jadi bila masing-masing dapat kerja, balik itu mereka semua hati dah gembira, dah riang dah. Malik ni siap belikan KFC. So diorang pun duduk kat rumah tu, konon-kononnya nak merai kan. Alhamdulillah, rezeki kita dapat kerja weh. Akhirnya kita memulakan kerjaya kita dekat area Kuala Lumpur. Hooray! Mereka pun happy, gembira sambil makan KFC tu, bergelak ketawa lah. Tetapi apa yang mereka tak sedar, sewaktu mereka bergembira meratah ayam KFC, Ustaz Mustaqim sedang melihat gelagat mereka. Di dalam hati Ustaz Mustaqim, insya-Allah harapnya rumah ni okey. Harapnya budak-budak ni tak tahulah kejadian sebenar apa yang jadi. InsyaAllah Ustaz doa semoga korang semua selamatlah duduk rumah tu. Mari kita bergembira, tepuk tangan sama-sama. Kita menyanyi sambil langkah kanan kiri, goyang badan, goyang kaki. Hip hip hure, hure hure. Hip hip hure hure hure. Hip hip hure hure hure. Bergembira, bergembira. Ha 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 ha. Begitulah betapa gembiranya hati mereka bertiga apabila mendapat peluang pekerjaan di ibu kota Kuala Lumpur. Untuk bulan yang pertama, masing-masing penuh bersemangat. Malik dan Wan ni bekerja di kilang elektronik pada belah siang, manakala Zul pula bekerja sebagai pengawal keselamatan di hotel 5 bintang pada belah malam. Jadi Zul seorang je yang setiap kali pukul 10 malam barulah Zul ni balik dengan muka dah penat, dengan badan yang dah letih. So selalunya Malik dengan Wan je lah yang akan menonton televisyen sampai pukul 12 malam. Zul ni bila balik kerja je, dia makan, lepas tu dia masuk tidur sebab dah kepenatan. Tetapi apabila masuk 2 bulan, Malik dan Wan ni dah mula perasan yang kelakuan Zul ni dah berubah sedikit demi sedikit. Pada awalnya Malik dan Wan sangkakan kemungkinan disebabkan Zul ni bekerja sampai lewat malam. Sebab itulah kot Zul suka menyendiri, kurung diri dalam bilik, tak ada nak berborak sangat. Tapi Malik dan Wan ni mula perasan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Zul ni bukanlah disebabkan pekerjaan dia. Sebab pada hari cuti pun, apabila Wan dan Malik ajak Zul ni lepak kat ruang tamu, kalau tak apa pergi keluar berjalan-jalan pusing ibu kota Kuala Lumpur, Zul ni tak nak. Dia lebih suka kurung diri dalam bilik. Setiap kali Malik dan Wan tanya, "Kau ni apa hal Zul? Orang lain pun kerja juga. Engkau yang pergi duduk terperuk dalam bilik tu apa hal?" Zul selalu akan mengatakan, "Tak ada apa lah. Aku penat je. Alah, korang pergi je lah jalan. Aku memang suka lepak dalam bilik." So, lagilah memelikkan. So, Wan ni adalah bertanya Malik kat tempat kerja, Malik, perangai Zul kan? Sejak akhir-akhir ni aku rasa pelik lah." Lalu Malik pun cakap lah kat Wan, "Apa yang kau nak pelik sangat dengan perangai si Zul tu? Kita bukan kenal dia sehari dua. Daripada kampung lagi perangai dia dah pelik dah. Kau tak ingat ke? Dia suka mandi sungai bogil. Orang lain at least pakai seluar tapi dia nak mandi bogil. Lepas tu, makanan kegemaran dia, kuih lopes, ada ke orang makan dengan rendang ayam? Dia seorang je. Kau tak payah takut sangat lah. Memang perangai dia macam tu." Tapi Wan ni tetap rasa tak sedap hati tau. Malik ni dia memang jenis tak ambil pot. So Wan ni cakap lagi sekali kat Malik, bukan pelik macam tu Malik. Kau tak ingat ke? Awal-awal kita masuk rumah tu, mana dia suka bilik belakang tu? Dia selalu lepak kat ruang tamu kot. Sekarang ni bila cuti kita ajak dia keluar, dia tak nak. Makan pun, kita makan ramai-ramai kat ruang tamu, dia makan dalam bilik. Takkanlah kau tak pelik weh. Aku pun rasa sejak duduk rumah tu ada tau. Sekali-sekala aku rasa dulu Roma aku meremang je. Aku rasa macam ada orang tengok aku tau. Tapi Malik ni malas nak layan si Wan sebab dia orang tengah bekerja. Lalu Malik ni pun cakap lah kat Wan, macam ni lah. Engkau ni dengan Zul sama je. Sebab korang ni fikir banyak sangat. Penakut sangat lah. Fokus je lah kerja. Kita datang sini nak cari rezeki kan. Macam ni lah. Kalau kau risau sangat,
Nanti kita balik, aku tanya Zul sendiri. Aku dapat jawapan untuk kau. So bila Wan dengar Malik cakap macam tu, barulah lega sikit hati dia. Dia pun sambung kerja. Dan sebaik saja dah pukul 6 petang, mereka berdua pun pulanglah ke rumah. Dah makan apa semua, duduk kat area ruang tamu tu nak tunggu Zul ni balik. Sebab Malik ni nak tanya Zul, apa hal yang kau berubah ni? Apa hal yang kau suka kurung diri dalam bilik? Kalau ada masalah bagi tahulah. So tunggu. Jam pun menunjukkan pukul 10.30. Diorang pun nampak kelibat Zul ni dengan muka kepenatan baru balik daripada kerja. Zul ni masuk rumah je, dia terus nak meluru masuk ke dalam bilik dia. Tetapi tangan dia dipegang oleh Malik. Dan Malik pun cakap lah kat Zul, Zul, kejap Zul, duduk kejap Zul. Engkau ni setiap kali balik kerja asyik nak masuk bilik je. Duduk kejap, aku ada benda nak cakap dengan kau. Jadi Zul ni pun duduk lah. Bila Zul duduk je, dia senyap je tau. Wan pada masa ni dia dah pandang-pandang Malik dah. Dalam hati Wan, kau tanyalah dia. Aku takut tu, Zul ni muka dia dah lain macam je. Lalu Malik pun tanyalah Zul ni, Zul, aku ada benda sikit lah nak tanya kau. Kau ni kenapa ni? Kau ada masalah kat tempat kerja ke? Lalu Zul ni cakap lah kat Malik, tak ada apa, aku penat je kot. Yelah, kerja sampai malam kan. Korang lain lah kerja sampai pukul 6 je. Tapi Malik ni, dia tak puas hati. Bagi dia, itu bukan jawapan yang dia nak. So, dia tanya lagi sekali kat Zul ni, engkau ada yang tak puas hati dengan kita orang ke? Cuba kau cerita sikit. Aku tengok engkau dah macam tak nak je layan kita orang. Kalau ada masalah, bagilah tahu. Ini waktu kerja kau lepak dalam bilik. Waktu cuti kita orang ajak kau keluar pun kau tak nak. Lepas tu, kau ingat aku tak perasan ke? Engkau kerja security. Apa hal yang setiap hari engkau mesti bawa kertas A4 ni dalam macam-macam warna? Kau nak buat apa ni? Kertas banyak-banyak ni. Pada masa ni lah betapa terkejutnya Malik dan juga Wan. Zul yang dalam keadaan tenang tadi dengan suara yang garau terus menjerit ke arah Malik dan juga Wan. Apa masalah korang ni? Aku dah cakap tak ada apa kan? Dah lah, paksa-paksa aku pula. Ini semua urusan aku, korang tak payah masuk campur. Apa yang susah sangat nak faham? Lalu Zul pun terus dengan muka yang marah, suara yang garau, meluru masuk ke dalam bilik. Dan Zul ni siap hempas pintu bilik sekuat boleh. Jadi itu telah menyebabkan Malik ni hampir bergaduh. Tapi nasib baiklah Wan cuba tenangkan Malik. Wan ni bagi tahu Malik, Malik, kau jangan marah Malik. Bawa mengucap, kau tahu kan, itu aku rasa bukan Zul tu. Aku kenal dia bro. Dia tak macam tu. Kau tak rasa pelik ke? Dan barulah Malik ni setuju dengan apa yang Wan cakap. Malik ni terus cakap kat Wan, aku pun tahu. Daripada tadi lagi aku tengok perangai dia memang lain gila. Aku rasa kita kena dapat bantuan lah. Tapi tak apalah. Kita tengok dulu perangai dia macam mana. 2-3 hari ni macam mana. Tapi aku nak minta tolong kau Wan. Kau tolong ada masa kau pergi masuk bilik dia. Kau cek sikit apa yang dia buat dalam bilik tu. Dan Wan pun menganggukkan kepala. Jadi pada malam tu mereka pun biarkan sahaja Zul tu buat kerja dia. Dan selang seminggu selepas kejadian tu, boleh dikatakan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Zul makin ketara. Setiap kali pulang daripada kerja, Zul ni akan bawa balik kertas A4 berwarna-warni. Kadang-kadang sampai 100 helai, 200 helai masuk ke dalam bilik dia. Dan keesokan harinya sama juga, bawa juga kertas A4 berwarna-warni. Jadi bila dah setiap hari bawa kertas A4, Malik dan Wan ni jadi pelik lah. Buat apa kertas A4 banyak-banyak? Kalau sehari dua tu tak apa. Ini hampir setiap hari. Kalau Zul tu nak guna untuk kerja dia pun, takkanlah setiap hari boleh 100 helai habis. Jadi disebabkan rasa tak puas hati, disebabkan rasa ingin tahu, Malik dan juga Wan ni pun ada mengatur satu rancangan. Dikatakan adalah satu hari semasa Malik dan juga Zul ni pergi bekerja macam biasa, Wan pada hari tersebut dia ambil cuti. Badan dia tak berapa nak sedap sangat. So waktu dia rehat dekat rumah, baru dia teringat, inilah masa, inilah peluangnya untuk aku pergi cek sendiri. Aku tengok sendiri apa yang Zul buat dengan kertas A4 banyak-banyak tu. Dengan pantas Wan ni terus pergi ke arah bilik Zul. Dan sebaik saja Wan ni buka pintu bilik Zul ni, alangkah terkejutnya Wan apabila dia dapati bilik Zul dipenuhi dengan lipatan kertas berbentuk angsa berwarna-warni. Menggunakan kertas A4 tu, rupa-rupanya selama ni
Zul membuat origami. Dia lipat kertas A4 tu jadikan bentuk angsa dan dia letak di seluruh bilik. Dekat atas lantai penuh, dekat meja solek ada, dekat atas amari pun ada. Jadi Wan ni terus meremang lah. Dia tak pernah sangka, ya Allah, ini ke yang Zul buat dengan kertas A4 banyak-banyak? Kenapa yang dia pergi buat origami punya banyak dalam bilik ni? Wan pada masa tersebut dia dah memang menggigil satu badan. Dia tak tahu kenapa, tetapi seakan-akan benda ni di luar kebiasaan. Tak pernah sepanjang dia kenal Zul reti buat origami. Dekat kampung mana pernah Zul nak buat origami macam ni semua? Patutlah dia selalu kurung diri dalam bilik. Jadi bila dah tengok macam tu, Wan ni pun nak tutup lah balik bilik si Zul. So waktu dia nak tutup tu, tiba-tiba Wan ni boleh terdengar ada satu suara budak kecil seakan-akan gelakkan si Wan ni. Bila Wan terdengar suara budak kecil yang sedang ketawakan dia, Wan pun memalingkan muka dia ke arah bilik Zul. Dan kali ni darah Wan seakan-akan tidak mengalir. Kaki dia seakan-akan terpacak di atas lantai. Dia tak mampu nak gerak kan. Sebab apa yang dilihat oleh dua pasang mata si Wan ni, betul-betul di sebelah amari yang berada dalam bilik Zul, adanya satu susuk kepala yang sedang mengendap si Wan ni. Kepala yang berwarna hitam dengan lidah yang terjelir panjang dan rahang lembaga ni, mulut dia ternganga dengan luas, sedang gelakkan si Wan di sebalik amari. Jadi apabila Wan dah ternampak lembaga tu, Wan seakan-akan terkaku. Mulut dia tidak mampu membacakan apa-apa ayat. Dan tak sampai 5 minit selepas Wan dah tengok dengan mata kepala dia sendiri lembaga yang cukup menakutkan memandang ke arah dia, Wan pun jatuh pingsan betul-betul di hadapan bilik Zul. Nasib baiklah Malik pada hari tersebut, sebaik saja dia pulang kerja, Zul ni belum balik lagi. Kalau tak dah kantoi lah kan si Wan ni pergi tengok ke dalam bilik Zul. So Malik bila dia balik-balik daripada kerja, dia tengok Wan ni terbaring dekat atas lantai. Ya Allah, Wan! Kau okey tak Wan? Apa jadi ni? Malik pun tak lengah masa, dia terus meluru masuk ke dalam rumah. Dia pun dukung Wan letak di atas sofa. Dan Malik pun pergi ke arah dapur, ambil segelas air. Malik ni bacalah beberapa ayat yang dia tahu. Lalu Malik ni pun tuang air tu dekat telapak tangan dia dan dia sapukan dekat muka si Wan ni tau. Dan lebih kurang 10 minit barulah Wan ni dalam keadaan yang teramat lemah, terjaga daripada tidur dia. Wan ni terus cakap dekat Malik, Malik, aku takut Malik. Apa jadi Malik? Malik, aku dah tahu Malik apa yang buatkan Zul berubah sikap Malik. Malik, aku dah tengok bilik dia. Ya Allah Malik, aku takut Malik. Aku takut. Tapi Malik ni cubalah tenangkan Wan. Ya Allah Wan, sabar Wan, sabar. Aku ada. Kau cerita dulu, kau cerita perlahan-lahan. Apa yang jadi? Lalu Wan pun menceritakan kejadian seram yang dia alami semasa dia pergi buka pintu bilik Zul untuk dia tahu apa sebenarnya yang kawan dia tu buat. Dan selepas Wan ni dah ceritakan yang dia nampak lembaga dengan lidah yang panjang kepada Malik, Malik pun terkejut. Tapi Malik ni selain daripada terkejut dan takut, ada satu perasaan yang teramat marah. Dan tanpa lengah masa, selepas Wan ni dah cerita semua benda, Malik pun terus cakap dekat Wan, memang sial lah benda tu. Dia tak kenal lagi aku siapa. Oh, berani dia nak main kasar kat rumah ni. Biar aku tunjuk kat dia lah Wan, siapa tuan rumah ni. Kau tunggu sini. Lalu Malik pun dengan perasaan marah, dia terus pergi ke bilik Zul. Dia tendang je pintu tu. Dan Malik seakan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Wan. Memang betul, terdapat banyak origami di seluruh bilik Zul ni. Dekat atas lantai, dekat atas amari. Dan dengan perasaan marah yang masih membara dalam hati Malik kerana benda tu cuba mengganggu kawan baik dia si Zul, Malik pun ambil plastik sampah. Dia sumbatnya semua kertas A4 origami tu masuk ke dalam plastik sampah tu. Lalu Malik pun pergi di hadapan rumah.
dia buang dalam tong sampah. Bukan sahaja buang, Malik ni ambil mancis, dia bakarnya segala origami tu. Dan masa Malik ni bakar, Malik siap cakap dekat benda tu, Engkau baru tahu aku siapa. Engkau nak main taik dengan aku. Kalau kau berani, kau tak payah kacau kawan-kawan aku lah. Kau datang terus ke aku. Kau ingat aku ni siapa? Kosong-kosong ke? Begitulah betapa marahnya Malik pada masa tersebut. Bagi diri Malik, ini merupakan tanggungjawab dia untuk menjaga keselamatan dua orang kawan baik dia. Dahlah Malik yang ajak, yang pujuk dua orang kawan dia untuk berpindah mencari rezeki di ibu kota. So, bila benda ni cuba nak buat kacau, memang Malik ni tunjuklah kan kekuatan dia. Tetapi lagi sekali, semasa Malik ni sedang marah, semasa Malik ni sedang bakar plastik sampah, Ustaz Mustaqim yang berada di pekarangan rumah dia memerhatikan je gelagat Malik ni. Dan pada masa tersebut, Ustaz Mustaqim hanya mampu menggelengkan kepala dan Ustaz Mustaqim pun berkata kepada diri dia, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, budak-budak ni, apa yang korang buat ni? Apa yang korang buat? Jangan cabar benda tu. Allahu Akbar. Ustaz rasa tak sedap hati ni. Mesti ada sesuatu yang buruk bakal berlaku. Pada malam tersebut, selepas sahaja Malik ni membakar hampir ke semua kertas origami yang dia dapat daripada dalam bilik Zul, Malik telah terkena satu gangguan. Semasa Malik ni sedang lena di buai mimpi, sedang lena tidur di dalam bilik dia, dalam pukul 2:30 pagi, Malik terjaga. Disebabkan dia boleh rasa beberapa kali di hadapan muka dia seakan-akan ada benda melintas. Dan sewaktu Malik membuka mata, betapa terkejutnya Malik, seakan-akan tidak percaya. Itulah perasaan yang paling menakutkan bagi diri si Malik. Sebab ada susuk tubuh seorang budak seakan-akan sedang tergantung di atas kipas siling. Badan budak ni dengan leher yang terjerut. Badan budak ni berpusing beberapa kali dekat kipas tu, dan Malik boleh nampak muka budak ni dengan lidah yang terjelih, dengan mata yang berwarna hitam, tepat memandang ke arah dia. Jadi disebabkan terlalu takut, Malik ni terus selubung diri dia dalam keadaan menggigil. Malik baca apa sahaja yang dia tahu sehinggalah dia tertidur. Tetapi Malik sangkakan gangguan tu dia akan alami pada malam tu je. Dan sewaktu dia ingin pergi bekerja keesokan harinya, apabila dia keluar daripada pintu bilik dia, betul-betul di atas lantai adanya satu kertas yang tertulis, "Berani engkau bakar barang aku. Berani engkau bakar barang aku." Bila Malik baca saja nota yang tertulis menggunakan dakwat merah, "Berani engkau bakar barang aku," Malik ni terus meluru ke bilik Wan. Beberapa kali Malik ni ketuk pintu bilik Wan. Dan bila Wan keluar, Malik pun terus tanya Wan, Wan, engkau ni saja nak takutkan aku ke apa?" Pada masa tu Wan seakan-akan bengong tau. Dia macam tak faham. Apa hal kau ni? Pagi-pagi dah marah aku ni. Apa maksud kau? Aku nak kenakan kau. Lalu Malik pun tunjuklah nota yang tertulis dekat depan pintu bilik dia. Dan bila Wan tengok, Wan ni dah memang jenis penakut. Dia terus menggigil. "Malik, aku tak tulis, Malik. Malik, aku rasa ni ada kena-mengena lah dengan benda yang kau buat. Kau tak ingat ke kau dah bakar barang dia? Benda ni marah kau, Malik." Pada masa ni Malik dah telan air liur dah. Malik pun takut sebenarnya. Tapi disebabkan dia tengok reaksi Wan ni sampai menggigil satu badan, Malik terpaksa mengumpul kekuatan dia. Dan dengan api yang membara, tak lengah masa, Malik ni terus meluru pergi ke bilik Zul. Dan tanpa ketuk pintu, Malik ni terus terajang je pintu bilik Zul ni. Dan alangkah terkejutnya Malik dan juga Wan. Pada masa ni Wan berdiri belakang Malik sebab Wan ni dah takut dah. Bila pintu bilik Zul terbuka je, diorang nampak Zul berdiri di atas katil, hanya menundukkan kepala. Dan di belakang Zul terlihatnya satu susuk tubuh
seorang budak lelaki yang berwarna hitam. Dan budak lelaki ni dengan mata yang berwarna hitam, lidah yang terjelir, seakan-akan sedang memeluk Zul daripada dalam bilik. Jadi bila mereka berdua dah ternampak, Malik dan Wan ni boleh rasa satu aura yang cukup menakutkan. Mereka berdua pun mengundur pergi ke arah ruang tamu dan mereka nampak pintu bilik Zul secara tiba-tiba dihempas dengan kuat. Boom! Terkejut dengan apa yang berlaku, Malik pun terus menarik tangan Wan untuk keluar daripada rumah tu. Wan pada masa ni dah menangis-nangis dah. Wan siap cakap dekat Malik, Malik, kita tak boleh tinggalkan Zul, Malik. Kita tak boleh tinggalkan Zul. Malik, aku takut, Malik. Aku takut. Tapi Malik terus marah Wan. Wan, kau kena kuat, Wan. Aku pun tak tahu nak buat apa, kau tahu tak? Dan sedang diorang bergaduh kat luar, nasib baiklah pada masa tu, pada pagi tu, Ustaz Mustaqim tengah siram pokok dekat luar rumah. Jadi bila terdengar dua orang kawan ni sedang bergaduh, lalu Ustaz Mustaqim pun berhenti daripada siram pokok. Ustaz Mustaqim terus pergi ke rumah Wan dan juga Malik, dan Ustaz Mustaqim pun menujukan soalan kepada Malik. Assalamualaikum. Kenapa ni pagi-pagi terjerit-jerit? Ni kawan awak ni. Ya Allah, sabar. Ingat Allah. Kenapa sampai menangis ni? Malik pada masa tu, yelah, dia tak pernah nampak pun Ustaz Mustaqim. Jadi dia pun menjawablah, Assalamualaikum salam. Pakcik, pakcik ni siapa ni? Saya ada masalah sikit, pakcik. Saya dan kawan saya nak selamatkan kawan kita orang kat dalam tu. Lalu Ustaz Mustaqim pun cakaplah kat Malik, Astaghfirullahalazim, takkanlah awak tak kenal saya lagi. Kita berjiran. Saya ni nama saya Ustaz Mustaqim. Saya ni duduk depan rumah ni. Kenapa kawan awak? Dan Malik pun bagilah tahu, dia ceritalah kan segalanya kepada Ustaz Mustaqim. Dan Ustaz Mustaqim lagi sekali menggelengkan kepala. Dan pada masa ni, Malik tanyakan kepada Ustaz Mustaqim, apakah yang dia patut buat? Macam mana keadaan kawan dia? Diorang dah risau dah keadaan Zul. Lalu Ustaz Mustaqim pun menenangkan Malik dan juga Wan. Pada masa tu, Ustaz Mustaqim meminta izin kepada Malik supaya dia nak masuk ke dalam rumah, cuba juga untuk menolong si Zul ni. Tak tahu apa keadaan dia di dalam bilik. Jadi Malik ni benarlah kan dia, sebab dia pun tak tahu kan. Dia tak tahu nak buat apa. So, waktu Ustaz Mustaqim masuk ke dalam rumah, Malik dan juga Wan ni berada di luar rumah. Ustaz ni pun pergilah di hadapan pintu bilik si Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul, Zul, cuba buka pintu. Ini Ustaz Mustaqim datang. Tetapi keadaan dalam bilik tu sunyi sepi. Zul ni tidak menjawab salam yang diberikan oleh Ustaz Mustaqim. Dan selepas beberapa percubaan telah pun dibuat oleh Ustaz Mustaqim, dia cuba buka pintu tu tak boleh. Dia panggil nama Zul, Zul tak sahut. Dan langkah terakhir, Ustaz Mustaqim pun tak lengah masa. Dia terus membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat Ruqyah. Dan Alhamdulillah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Boom, Ustaz Mustaqim pun terajang pintu bilik Zul. Dan bila buka je, Astaghfirullahalazim, Ustaz Mustaqim terkejut sebab dia boleh nampak rupa-rupanya Zul dalam posisi ingin menggantungkan diri dia. Ustaz Mustaqim nampak ada tali yang telah pun diikat di atas kipas siling, dan tali itu telah pun membelit leher si Zul. Dengan pantas Ustaz Mustaqim terus peluk si Zul, dan Ustaz Mustaqim pun menjerit, Malik, Wan, masuk ke dalam bilik ni. Dan Zul dibawa terus keluar daripada rumah sewa tu, pergi ke rumah Ustaz Mustaqim supaya Ustaz Mustaqim boleh menyembuhkan segala benda yang merasuki Zul. Dan akhirnya, apa yang korang bakal dengar seakan-akan tidak percaya. Wan, Malik dan juga Zul sudah terkena, guys. Sebaik saja jin yang merasuki Zul berjaya dikeluarkan oleh Ustaz Mustaqim, Zul berada dalam keadaan yang teramat lemah. Dan Zul ni boleh nampak di sisi dia merupakan dua orang sahabat baik dia, Malik dan juga Wan. Malik dan Wan ni menangis-nangis. Jadi Zul ni pelik lah.
Lalu Zul pun tanyakan kepada Ustaz Mustaqim, "Ustaz, apa yang jadi Ustaz? Ustaz, apa yang jadi? Saya kat mana ni?" Lalu Ustaz Mustaqim pun cakaplah dekat Zul, "Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan kamu daripada gangguan jin. Kamu ni baru lepas kena rasuk." So bila Zul dengar macam tu, dia tak faham apa yang Ustaz Mustaqim kata kan. Jadi Malik ni pun tanyalah Ustaz Mustaqim, "Ustaz, macam mana benda ni boleh jadi dekat Zul Ustaz? Apa sebenarnya sejarah rumah tu? Apa yang kami tak tahu? Tolonglah Ustaz bagi tahu kami." Dan dengan muka yang teramat sedih, pertama sekali Ustaz Mustaqim meminta maaf kerana tidak menceritakan hal yang sebenar kepada mereka bertiga sewaktu mereka baru saja berpindah masuk ke rumah sewa tu. Menurut Ustaz Mustaqim, sebelum kamu bertiga tinggal di rumah sewa tu, dulunya rumah ni didiami oleh keluarga Cina, keluarga berbangsa Cina. Dan keluarga ni ada seorang anak lelaki yang bernama Kuan. Kuan ni ada seorang kekasih hati yang bernama Meling. Hubungan cinta di antara Kuan dan juga Meling ni telah bertahan hampir 7 tahun dan disebabkan rasa cinta, rasa sayang sepanjang hubungan di antara Kuan dan juga Meling ni, Kuan ni akan buat origami sebab Kuan ni memang suka buat origami. Setiap hari dia akan buat origami berbentuk angsa dan dia akan susun di dalam bilik dia. Tanda betapa cinta, betapa sayangnya dia kepada Meling. Tetapi dikatakan adalah satu hari, Meling ni curang. Meling ni pergi mencari lelaki yang baru, yang lebih kaya, dan itu telah menyebabkan Kuan ni berasa teramat sedih. Jadi Kuan ni dengan perasaan yang teramat sedih, dipercayai telah pun menggantungkan diri dia di dalam bilik tidur dia. Dan bilik tidur si Kuan ni adalah bilik yang Zul tu tinggal, bilik belakang tu. Jadi kemungkinan apa yang dialami oleh Zul adalah gangguan jin, gangguan makhluk halus. Bila rumah tu dah pernah terjadi kes bunuh, rumah tu pun dah 2 bulan kosong. Lepas tu kamu pula masuk menyewa kat rumah tu tanpa kamu mengikut apa yang Ustaz dah pesan supaya azan di setiap penjuru bersihkan rumah tu. Kalau kamu nak tahu, perabot-perabot yang ada kat dalam rumah tu adalah perabot asal daripada keluarga Cina tu. So sebaik saja Malik, Wan dan Zul dengar, mereka seakan-akan tidak percaya. Barulah diorang tahu masa ni Malik dah panas hati dah. Patutlah Encik Lim, tuan rumah ni cakap dalam surat yang dia sign, paling kurang diorang kena tinggal dekat rumah tu selama 3 bulan. Kalau tak sampai 3 bulan, duit deposit diorang akan hangus. Encik Lim tu akan ambil duit. Lalu Ustaz Mustaqim pun cakaplah kat Malik, sebab itulah Ustaz dah pernah tegur tuan rumah. Encik Lim tu tahu yang rumah ni memang banyak betul gangguan, memang banyak aura negatif. Penyewa-penyewa sebelum ni bukan tak pernah cakap dekat Encik Lim, tapi itulah cara dia mendapat keuntungan. Bila korang tak boleh nak tinggal kat rumah tu lebih daripada 3 bulan, dia ambil lah duit deposit kamu. Tetapi kalau kamu dengar nasihat Ustaz, Ustaz tak sarankan kamu tinggal lagi kat rumah tu. Secepat boleh kamu keluarlah daripada rumah tu dan insya-Allah Ustaz Mustaqim akan tolong kamu carikan rumah sewa yang lebih baik. Sebab selagi kamu tinggal kat rumah tu, Ustaz takut kejadian yang sama akan menimpa diri kamu. Dan berpandukan nasihat yang telah diberikan oleh Ustaz Mustaqim, Malik, Wan dan juga Zul pun terus berpindah keluar daripada rumah tu. Sebaik saja Ustaz Mustaqim berjaya mendapatkan rumah sewa yang baru. Dan hari terakhir sebelum diorang keluar daripada rumah tu, semasa Malik ni memulangkan kunci kepada Encik Lim ni, Encik Lim ni boleh tergelak. Dia siap cakap dekat Malik, "Wah, you tak mau tinggal sini 3 bulan mah. Agreement sudah sign tau. Kalau you tak mau tinggal sini, duit deposit you burn." Bila Malik dengar Encik Lim cakap macam tu, kalau ikutkan hati dia, dia nak je maki berbakul-bakul dan dia nak je tumbuk muka Encik Lim ni. Tetapi apa yang dia boleh buat? Encik Lim ni memang seorang yang penipu. Lagipun dia dah sign dah agreement. Dia sendiri yang dah bersetuju. Kalau dia tak tinggal kat rumah tu lebih daripada 3 bulan, duit deposit
memang hangus macam tu je. Tetapi guys, ada satu lagi kejadian seram yang menimpa Wan. Dikatakan sewaktu diorang dah kemas barang apa semua untuk keluar daripada rumah sewa tu, waktu berdiri kat depan pagar, Malik ni nak kunci pintu pagar, Wan ni adalah pandang ke arah rumah. Dan agak terkejut bagi diri si Wan sebab dia nampak di sebalik langsir yang ada dekat sliding door depan rumah, ada satu kelibat budak lelaki bermata hitam dengan lidah yang terjelir sedang berdiri dan melambai-lambai ke arah Wan. Dan bila Wan nampak sahaja susuk tubuh budak lelaki yang menakutkan tu, Wan tahu itulah Wan yang telah membunuh diri disebabkan Meling meninggalkan Wan. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang kekal ceria dan ambil segala pengajaran. Yang paling penting, kalau ada geng puaka yang ingin mencari rumah sewa, tanya tuan rumah dulu, rumah ni pernah ada kes bunuh diri tak? Rumah ni memang okey ke? Kenapa sewa murah sangat? Memang ada jin ke dalam rumah ni? Sebab korang ada hak. Sebelum korang tinggal kat rumah sewa, baiklah korang tanya betul-betul. Kalau tak, terkena macam Malik, dah lah kena gangguan. Kena tipu pula, duit deposit habis hangus macam tu je. Pisang mat. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tiada guna lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang. Ingat guys, kita masih lagi berada dalam siri Jelajah Puaka 1 Malaysia. Negeri mana selepas ini? Korang komen dekat bawah. Kalau korang suka, tekan button like, tekan button subscribe. Kalau korang tak suka, korang tekan je lah button dislike tu. Dan komen je lah apa-apa. InsyaAllah aku akan baca semua komen geng puaka. So, stay safe, stay healthy guys. Bye-bye!